Contohi akhlak Rasulullah, ambil iktibar kejatuhan tamadun dunia. Kontingen negara cemerlang di Sukan Asia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Umat Islam di negara ini perlu ambil iktibar kejatuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat dominasi budaya fitnah. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, perkataan yang kurang elok sama ada ketika berbicara mahupun menulis di media sosial boleh menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Kerana itulah Allah SWT mengingatkan seluruh umat Islam untuk menghindari serta menjauhi orang-orang yang tidak bercakap benar, sebagaimana yang berfirmankan dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 hingga ke-11 yang bermaksud, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela-cela, yang kesana dan yang kemari menghemburkan fitnah, takbir urus negara. Baginda menyeru seluruh rakyat agar mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bentuk urusan negara demi memelihara kemaslahatan ummah. Rakyat yang menjadi tanggungjawab kerajaan dapat terus. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan dibuat secara sederhana namun penuh pengisian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Bertepatan dengan tema perpaduan teras Malaysia Madani, ia merupakan tunjang kepada masyarakat Madani berteraskan perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara dimulakan dengan ketibaan Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi serta Menteri Kabinet. Penganjuran kali ini mencipta kelainan dengan paparan istimewa, persembahan seni media pemetaan cahaya pada latar pentas. Terdapat juga persembahan khas mengangkat kepribadian Rasulullah sebagai tauladan berdasarkan peristiwa-peristiwa daripada sirah kehidupan baginda. Terdahulu, 131 kontingen kementerian, badan berkanun dan agensi swasta berarak sejauh 1.1 km dari Jambatan Seri Gemilang Putrajaya ke PICC. Ia diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi beruniform dan lain-lain. So jumlah keseluruhan yang akan berarak ini dalam saya dimaklumkan 3,285 orang. Yang semua lelaki lah. Dalam masa yang sama untuk yang wanita pula, dia orang ni ada separate event. Ada majlis ceramah yang mereka disertai. So jadi kalau kita tengok jumlah yang berarak ni dan campur dengan yang dekat dalam, nanti insya-Allah kita jangkakan dalam 6,000 peserta yang akan menyertai Majlis Maulidur Rasul 2023 ini. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Syed Uthman Al-Habsyi dinobat sebagai penerima anugerah perdana sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah. Al-Sultan Abdullah berkenan menyampaikan penganugerahan berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Profesor Datuk Syed Uthman dipilih berdasarkan sumbangannya dalam pembangunan dan pemerkasaan disiplin ekonomi dan keuangan Islam. 6 lagi individu lain turut menerima anugerah Maulidur Rasul. Antaranya Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, pengasas IPSI Datuk Kamarudin Abdullah dan Yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Said Kamaruzaman Said Kabir. Turut menerima anugerah sama Ketua Operasi Pertis Zamzuri Gani dan tokoh pendidik Syariah Dahman.
Di Selangor, 500 individu menyertai sambutan Maulid Rasul peringkat negeri di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dalam majlis sama, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah turut berkenan melancarkan sistem My Rada'ah, sistem dibangunkan JAIS bagi mengenal pasti identiti saudara susuan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke sambutan Maulid Rasul di Al-Ustar. Baginda bertitah mengingatkan rakyat bertanggungjawab bersama memelihara dan menjaga negeri tercinta. Sementara itu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir bertitah pemimpin dan rakyat perlu terus memperkukuh perpaduan bagi memastikan sikap saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik untuk diteladani pemimpin. ...59 bayi Maulid Rasul dilahirkan di Terengganu bermula maghrib semalam hingga pukul 4 petang tadi. Ia melibatkan 32 bayi lelaki, manakala selebihnya bayi perempuan. Daripada jumlah itu, 38 bayi dilahirkan di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Cenderahati turut diserah kepada ibu dan bapa bayi. Di Pulau Pinang, ahli perniagaan Dr. Muhammad Fauzi Muhammad Hifni dipilih sebagai tokoh Maulid Rasul peringkat negeri. Beliau berpengalaman membangunkan sistem perbankan dengan menggunakan asas perbankan Islam di Turki. Sarawak menyaksikan 11,000 peserta mewakili 248 kontingen berarak sempena sambutan di Padang Merdeka Kuching. Sambutan kali ini juga bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang bertemakan Sarawak Makmur Ummah Sejahtera. Baik, Malaysia meraih kabar gembira dari Sukan Asia Hangzhou 2022. Kontingen negara berjaya menjulang kilauan emas kedua hari ini menerusi acara equestrian. Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fadil memenangi emas menerusi acara individu dressage. Kabil bersama kudanya berjaya meraih mata tertinggi 75.78% mengatasi 14 atlet lain. Kabil menewaskan juara bertahan dari Hong Kong, Jacqueline Siu. Perincian lanjut dalam Stadium RTM. Kebenaran beli beras putih import pada harga borong kepada pengusaha makanan dan penjaja kecil adalah bagi membantu mereka mengawal kos operasi. Menerusi kenyataan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyebut keputusan itu sekaligus bagi memastikan harga nasi tidak dijual dinaikkan. Harga borong ditetapkan pada kadar RM160 bagi setiap 50 kg. Persetujuan ini telah dicapai melalui sesi libat urus antara KPKM dan Persatuan-Persatuan Restoran, Pengusaha Makanan dan Penjaja Kecil pada 15 September. Langkah berkenaan untuk mengimbangi keperluan beras bagi tujuan perniagaan dan kegunaan isi rumah dalam tempoh permintaan yang tinggi kepada bekalan beras tempatan. Berhubung cadangan menaikkan harga beras putih tempatan, KPKM memaklumkan harganya di peringkat runcit masih dikawal pada kadar RM2.60 sekilogram. Padi Beras Nasional Berhad Bernas beri jaminan bekalan beras putih untuk pasaran tempatan mencukupi. Bagaimanapun permintaan ke atas beras putih tempatan semakin meningkat berikutan perbezaan harga beras tempatan dan import. Situasi itu didorong peralihan permintaan daripada beras putih import kepada tempatan oleh pengguna, pembekal kontrak dan pengusaha makanan. Bernas menyalurkan sebanyak 630,000 tan bekalan dari Januari hingga Ogos tahun ini, peningkatan sebanyak 38% lebih tinggi berbanding purata jualan bulanan bagi tempoh 5 tahun lalu. Pihaknya sentiasa komited dan menyokong semua program intervensi yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menjamin bekalan beras tempatan. Dan ini pula perkembangan banjir 4 daerah di Kedah. 1,815 orang daripada 545 keluarga masih berada di 13 pusat pemindahan sementara PPS.
Dua daerah iaitu Kota Star dan Pokok Sena menunjukkan peningkatan paras air banjir di kawasan berhampiran sungai. Di daerah Kubang Pasu dan Baling, banjir telah surut. Di Kubang Pasu, satu PPS ditutup pagi tadi iaitu Dewan Kampung Tradisi Lembah Kriang Changlun. Manakala tiga lagi PPS di daerah itu di Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun, Sekolah Kebangsaan SK Malau dan Dewan PPK Lubuk Batu masih dibuka. Di Baling, PPS dibuka pagi tadi SK Iboi, SMK Jerai, SK Kampung Kekda dan Surau An-Nur. Daerah Pokok Sena, PPS SK Bukit Hijau, Mahat Tarbiyah Derang, SK Bukit Hijau dan SK Permatang Limau. Daerah Kota Star, PPS SK Taman Aman dan SMK Kepala Batas masih dibuka. Di Perlis, jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah meningkat kepada 17 keluarga, melibatkan 48 orang. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, Cik Ku Mat Esa berkata, dua kampung terjejas melibatkan Kampung Kubang Gajah dan Kampung Alur Ara. Penduduk yang terjejas berterima kasih kepada semua agensi yang membantu proses pemindahan mereka ke PPS. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Bertemu kembali. Pengawalan kos sara hidup dan peningkatan pendapatan khususnya bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana akan diberi tumpuan dalam Belanjawan 2024. Penganalisis menyatakan itu antara yang akan diberi fokus dalam Belanjawan 2024 yang bakal dibentangkan pada 13 Oktober. Cabaran global meliputi perang dagang Amerika Syarikat dan China serta negara-negara maju yang mengalami inflasi akan memberi impak kepada ekonomi negara. Justru, penganalisis meramalkan belanjawan kali ini bercirikan pengembangan yang akan membantu mengatasi situasi ekonomi semasa dan mencapai matlamat ekonomi madani. Yang menekankan perubahan besar ataupun penstrukturan semula ekonomi. Belanjawan ini kita mungkin akan melihat bagaimana kerajaan akan mencadangkan penstrukturan semula ekonomi, khususnya berkait dengan peningkatan dan kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Industri keselamatan makanan juga akan menjadi fokus bagi mengeluarkan hasil makanan yang cukup kepada rakyat tanpa bergantung kepada import. Festival paling seram yang meraih pelbagai anugerah Nights of Fright kembali untuk edisi ke-9 di Sunway Lagoon. Bertemakan Filsofia, festival ini terus menjadi tarikan terbesar pelancong serata Asia dengan menyajikan pengalaman seram Halloween. Sunway Lagoon bekerjasama dengan syarikat hiburan dari New York, The Sudden Impact, menawarkan 9 tarikan zon seram. Antara yang menanti pengunjung pastinya watak hantu di jalanan, rumah hantu yang membawa kepada mimpi ngeri, selain pelbagai persembahan figura yang mendebarkan. And Night of Fright menampilkan tarikan bertema pada tahun ini, antaranya Animalium, Texas Chainsaw Massacre, The Legends of Sweeney Todd, Barbershop, Killer of Fleet Street dan Murder at Madame Zeus. Penolong Pengurus Besar Pemasaran dan Pengalaman Sunway Lagoon, Michelle Sung berkata, pengalaman menyeramkan ini menjanjikan sesuatu yang unik buat pengunjung. Untuk Nights of Fright Night tahun ni yang diadakan di Sunway Lagoon, kami ada 8 haunted houses, 1 teater seram, 6 pertunjukan dan 11 permainan untuk pengunjung kami. So, keunikan pada tahun ni kami ada 2 IP antarabangsa iaitu Texas Chainsaw Massacre dengan Sweeney Todd. So, kepada pengunjung kami yang suka tengok filem horror, datanglah ke Nights of Fright Night ni.
Festival seram ini menjadi antara yang dinanti setiap tahun oleh pengunjung dari pelbagai lapisan masyarakat dalam dan luar negara. Nights of Fright9 dibuka kepada pengunjung setiap Jumaat hingga Ahad bermula esok hingga penghujung Oktober. Night of Fright9 bermula pukul 7.30 petang hingga 11.30 malam. Penularan berita palsu, apatah lagi berbaur fitnah menjadi ancaman kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi menerusi platform media baharu. Malah kandungan dan penulisan yang tidak beretika juga merencatkan peranan wartawan dalam melunaskan tugas hakiki mereka. Bersempena Hari Berita Sedunia, Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Berita yang bermaksud perkara yang boleh ditentusahkan kini semakin tidak dipandang serius segelintir pengguna media sosial. Mementingkan kandungan komersial dan sensasi, ia tidak lagi mengutamakan kredibiliti maklumat dan sumber sahih. Jadi saya lihat ada keperluan untuk Jabatan Penyiaran bernama dan Jabatan Penerangan bekerjasama dengan lebih erat termasuk sebenarnya .my dan mycheck.my untuk segera menangkis tumahan-tumahan ataupun maklumat yang disampaikan yang sebenarnya tidak berasas kerana ia mencemar maruah dan juga menimbulkan persepsi yang tidak baik terhadap institusi-institusi. Pemilihan bahan bacaan yang tepat adalah peranan bijak pengguna sebelum membuat penilaian. Pada masa yang sama, mengelak mereka menjadi penyumbang kepada penyebaran berita tidak benar. Kita kena tengok dulu info tu, especially kita boleh refer dekat page-page yang sah-sah sahih. So baru kita, kalau kita nak share, baru kita share. Jangan simply daripada orang yang kita tak tahu, daripada page-page yang memang tahu dari mana-mana, kita share, so benda tu tak sahih. So better cari yang page yang betul-betul confirm, baru kita share kalau kita nak share. Saya rasa memang orang ada diorang punya hak sendirilah untuk tulis apa yang diorang nak. Tapi I don't think kita boleh sebarkan fake news lah. Tak patutlah bila diorang macam tu, nampak macam tak batang. Saya rasa mungkin kesedaran diri sendiri sebagai orang seorang Muslim dekat Malaysia sepatutnya boleh bertindak dengan naluri, dengan fikiran sendiri, tak perlulah untuk menyebarkan benda-benda palsu. Saya rasa perlukan akta ataupun tindakan daripada pihak berwajiblah. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sebanyak 3,111 aduan mengenai kandungan yang dianggap sebagai berita palsu direkod bagi tempoh 2020 hingga 31 Mei 2022. Penyebaran berita palsu dalam era digitalisasi tidak hanya berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Mengikut undang-undang, SKMM berhak mengambil tindakan terhadap mereka yang melaporkan berita palsu. Di sini peranan media yang melaporkan pemberitaan dan penerbitan yang berwibawa amat-amatlah diperlukan dalam mendidik orang ramai supaya lebih berwaspada ketika menyebarkan sebarang maklumat. Media juga boleh membantu kerajaan untuk mengubah cara pemikiran masyarakat agar menyemak fakta terlebih dahulu sebelum disebarkan. Muhammad Najib Masyur, RTM. Ayo semua, dekat belakang.